Hello guys, selamat datang ke channel Izami Gadget. So kalau korang boleh record dalam video aku yang lepas, aku ada membawakan satu mini PC yang support untuk 4K punya video output, di mana itu adalah Chewy Luxbox kan. So kita pun ada buat bedah siasat sikit, kita tengok macam mana komponen dekat dalam mini PC sekecil itu. So dalam video kali ni aku nak bawa korang another mini PC. Tetapi yang itu hari dia macam segi empat tepat cube kan. Yang ini adalah macam lepeh, macam ala-ala Android box je, size dia macam tu. Jadi kalau korang tahu, dekat atas meja ni kita ada sebuah mini PC daripada Beelink, iaitu Beelink Ultra Thin Mini PC. So kalau korang tahu apa yang menarik tentang mini PC ni, tanpa melengahkan masa lagi, let's check it out. So macam biasa, benda-benda rare macam ni kita dapatkan daripada Banggood.com. So kalau korang nak dapatkan apa saja barangan termasuklah mini PC ini, korang boleh dapatkan dekat link dekat bawah, Banggood.com. So setakat video ini dirakam, Beelink mini PC ni dijual sekitar RM715 macam tu. So of course harga berubah-ubah lah depending on bila korang klik link dekat bawah tu. Jadi kalau anda kata korang nak murah, korang tunggu untuk promotion. Kalau anda kata korang nampak dia dah murah, korang boleh terus sambar dan terus beli. Jadi dari segi penawaran macam ni lah, macam aku cakap. Jadi kalau kita boleh lihat kotak dia macam ni. Right, dekat atas ni Beelink Ultra Thin, ada Beelink punya branding, keliling dia. Ini adalah dia punya ilustrasi untuk dia punya output dia yang ada, I/O dia. So dekat sini adalah barcode-barcode sikit. Kat sini ada rupa dia secara depan. Kat sini adalah spek dia secara ringkas, korang pun boleh tengok, pause dan baca. Di mana dia menggunakan Intel Gemini Lake processor, ada dual HDMI port for 4K HDR display output. Belit-belit lidah aku. Lepas tu dia support untuk Wi-Fi IEEE 802.11 BGNAC dan gigabit LAN. Lepas tu dia ada 4 USB 3.0 port, M2 SATA SSD 2242, SD card slot dimension 119 x 119 x 17.7mm sahaja. Dan aku punya varian adalah 8GB 128. Di mana dekat situ itself kau boleh nampak bahawa dia ada kelebihan sikit dah daripada Chewy Luxbox yang lepas dari segi output dan dari segi dia punya spesifikasi. Jadi jom kita buka. Bismillahirrahmanirrahim. So dekat dalam kau akan dapat dia punya user manual. Dan user manual dia ni adalah berbahasakan English. Ada English, ada macam-macam bahasa, quite good. Alright, so ini manual dia. So kat bawah ada unit itu sendiri, kita angkat letak tepi dulu. Kat bawah ni adalah barangan yang korang expect dapat. Yang pertama korang akan dapat dia punya power cord ni. Lepas tu dia ada memberikan kita mounting, kalau korang nak mountkan dia belakang monitor dengan skru. Sebab apa dia sangat-sangat kecil tau, korang boleh gantung dekat mounting belakang monitor. Dan of course dia memberikan kita HDMI tu HDMI lah, pendek saja. Alright, so itu saja dalam kotak. Jadi jom kita fokus kepada mini PC itu sendiri. So kalau korang nampak, ini adalah rupa dia daripada pandangan atas. Dan binaan dia adalah 100% besi ataupun aluminium sejuk di tangan. Di mana kalau korang boleh nampak dari segi dia punya rupa kat sini, ini adalah bahagian belakang ni sebenarnya. Di mana kalau korang boleh nampak, korang akan mendapat ni adalah dia punya on off button. Ini dia punya DC input. HDMI ada dua, dua adalah 4K, ada LAN punya port, ada juga untuk earphone punya jack. So sebelah sini terdapatnya dua type A punya port. Kat sini adalah depan dia. Kat sini ada dua punya type A dan juga ada SD card memory reader dan ada dia punya clear CMOS dan aku rasa microphone kot. Dan adalah dia punya ventilation lah, keliling dia ventilation. So dekat bawah ada macam ni. Ini adalah dia punya kipas dia, sedotan dia, dan ada lubang-lubang angin lagi. So adalah dia punya orang cakap dia punya amaran sekian-sekian lah. Alright. Apa aku boleh katakan for the rupa itself, kita try timbang berat dia berapa. Okay. Berat dia sekitar 307 ke 308 gram, which is of course lagi berat daripada yang lepas. Dari segi dimensi macam kita nampak tadi, kita cuba ukur juga. Sebab apa aku dah beli barang-barang yang ukur ni. So dia ada lebih kurang 119 mm kali 119 kali 18.5 quite lebar, quite panjang, tetapi sangatlah nipis. Alright, jadi jom aku nak bedah siasat. Tapi sebelum aku nak bedah siasat, sebab aku curious juga kan, macam ni mini PC ni kan. Jom kita go through spek dia secara ringkas dekat dia punya spec sheet dekat sini. Di mana kalau baca dekat sini, dia punya spek dia adalah menggunakan CPU Intel Gemini Lake Refresh Processor J4125, 4C40 4M cache 2.0 GHz sampai ke 2.7 GHz. Itu dia punya speed lah. So grafik dia ada grafik Intel UHD grafik 600. Macam kau dengar tadi, dia punya spek adalah 8GB DDR4, storage dia SSD 128, dia ada wireless, dia ada jack semua tu, port output input dekat sini. Dia menggunakan Windows 10, support juga untuk Ubuntu. Aksesori lain-lain tak ada apalah, lain-lain tak ada apa-apa. More or less itu adalah spek dia secara ringkas. Jadi now jom kita cuba bedah siasat. Dan kali ni aku membawakan tools
Daripada Xiaomi ni, Xiaomi Precision Screwdriver ni. So macam mana nak buka dia? Untuk yang itu tadi, dia akan tersorok skru dia bawah padding ni lah. Okay, jadi kita kena kopek padding ni. Okay, kalau korang boleh nampak, kita kena kopek padding ni. Dia ada double side sikit. Okay. So kita keluarkan kita punya screwdriver. Alright. Memang sangat-sangat mudah guys guna ni. So kalau korang memang kaki-kaki repairing, memang benda dia perlu lah. Dia guna bateri je pun. So nak kopek dia. Okay, kita buka. Alright. So dekat dalam rupa dia macam ni guys. Alright, kat dalam rupa dia macam ni. Okay. So kalau korang boleh nampak kat sini ada kipas dia. Kat sini ada komponen-komponen dia lah. Alright, sangat-sangat compact. Aku cuba tengok lagi kat mana kita boleh buka lagi. So kipas ni dah boleh angkat. Alright, kipas ni dah boleh angkat. Dia ada stiker sikit ni. Oh, stiker ni boleh buka Okay. So kipas ni dah boleh angkat. So dia adalah dia punya mount dia punya port kat sini. So kat bawah ni adanya beberapa skru lagi. Ni adalah aku rasa dia punya apa? Yang penyejuk dia tu Alright. So kita boleh angkat dah bahagian ni. Okay, dia ada dekat apa-apa. Okay, tak ada dekat apa-apa. Ini adalah dia punya thermal So dekat sini ada dia punya korang boleh nampak lah dekat dalam ni segala-galanya. So ini adalah dia punya thermal dia semualah. Alright, port dia semualah. Alright, more or less macam ni lah. So apa yang berbeza antara mekanisme yang ada pada Gemini punya mini PC berbanding Chewy Luxbox yang lepas adalah Chewy Luxbox yang lepas tu dia berjaya mengekalkan form yang sangat tak lebar, tak tinggi, adalah disebabkan oleh dia punya mekanisme tu bertingkat-tingkat tau. So yang ini adalah setingkat je. Dia ada satu cooling dekat atas dia, kipas, and then bawah tu adalah all the motherboard, all the input, output semua dekat sini. Kalau korang boleh nampak, kita cuba fokuskan sikit, kita cuba dekatkan sikit, okay. So kalau korang boleh nampak, macam inilah rupa dia. Sangat-sangat kompleks lah untuk sebuah mini PC lah kan. Alright, jadi jom kita pasang balik, kita cuba nak turn onkan dia pada aku punya capture card. Kita cuba tengok dalaman dia punya performance dia macam mana lebih kurang. Jadi jom. A few moments later. So macam you all boleh nampak sekarang, aku dah capturekan dia ke aku punya OBS kat MacBook aku. Jadi ini adalah interface dia lah, typical interface yang ada pada Windows 10. So more or less kita cuba lihat apa yang kita boleh lihat dekat sini. Alright, so ini dia punya menu-menu dekat dalam ni lah. Jadi kalau korang boleh nampak, ini dia punya info dia lah dekat dalam ni kan. So Windows 10 Pro 2019 punya version, manufacturer Gemini T34 model dia sebenarnya, Gemini T34 Intel Celeron CPU N3450 Ini adalah kalau based on dekat sini punya spec lah kan. So nampak dekat situ ada berbeza sikit daripada yang di advertise kan. So 8GB betul, 64 bit punya, okay, no pen input output. So lebih kurang macam tu. Itu dia punya spec dia yang sebenarnya yang appear dekat dalam sistem dia. Alright, jadi since dia boleh support untuk dual HDMI 4K punya video, jadi aku boleh test satu je. Kita try tengok betul tak dia boleh guna sampai 4K punya resolusi. So ini adalah video biasa kita akan gunakan Costa Rica in 4K 60fps ni. Kita try tengok dekat setting dia. Alright, kalau boleh nampak quality ni kita boleh pergi sampai mana? Okay, kita boleh pergi sampai 2160 60fps lah 4K. Tapi of course internet dekat tempat aku ni tak semenggah mana, jadi mungkin tak boleh nak running sangat. Tetapi more or less you get an idea. Meaning that dia boleh support up to that kind of resolution. Otherwise kalau dia tak support, dia akan tulis tahakat mana je dia boleh support. Contoh macam kat telefon kan. Kalau telefon kau support sampai 720p saja, walaupun kau punya video tu sampai 4K, dia akan cap sampai 720p saja. Alright. So more or less dia tak boleh main sebab internet tak begitu memberangsangkan dekat sini. Tapi more or less you get an idea lah about this mini PC guys. Alright. So guys, sampai sini saja video kali ni. Apa aku boleh katakan, D-Link Ultra Thin PC ni adalah satu penawaran yang sangat-sangat menarik, di mana macam kita faham bahawa itu hari kita ada Chewy Luxbox kan, di mana dia mempunyai bentuk cubicle. Ini adalah lebih kepada macam lepeh punya bentuk, macam Android box punya bentuk, di mana apa aku boleh katakan both cuba menawarkan penawaran gaya hidup ber-PC yang minimalistik untuk korang-korang yang mungkin sedang mencari setup yang sangat-sangat minimalistik lah. Tapi overall tak ada masalah. Dari segi performance wise, aku gunakan sehari-harian. Untuk buat kerja, no issue at all. Kalau sekadar nak layan YouTube dengan internet yang cukup laju pun no issue at all. Tapi kalau nak main game, dielakkanlah. Sebab apa? Ini bukannya PC yang dicipta untuk gaming guys. Mungkin nanti kita try dapatkan. Sebab aku tengok dekat internet ada mini PC gaming tau.
Kita try dapat gaya. Kalau dapat gaya tu mungkin kita boleh buat gaming test kat situ. Tapi more or less you get an idea. This type of mini PC is exist dekat luar sana. Ada wujud kat luar sana kan. Jadi selama ni kita bayangkan PC tu besar, PC tu mesti ada casing besar. No. Kalau korang tak suka yang besar, korang nak just ada basic function, this is a right choice for you. Dari segi day to day punya task tak ada masalah. So guys, thanks again for watching. Kalau korang suka video-video benda-benda yang bersiasat macam ni, benda-benda yang rare macam ni, korang boleh keep support me dengan tekan butang subscribe kat bawah, butang loceng kat sebelah dia. Dan sampai bertemu lagi di video akan datang. Macam biasa guys, Assalamualaikum. Ciao.